A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sidang pendengar yang saya hormati, alhamdulillah, di hari ini saya mari berjumpa pula dengan ibu bapa dan saudara-saudari semua, yang mana Allah memanjangkan umur kita boleh berjumpa lagi. Alhamdulillah lah, kalau kita bila nikmat Allah, kalau kita hitung kejadian Allah dan pemberiannya, banyak sangatlah yang Allah bagi kepada kita dan beri pada kita. Kalau kita hitung tak habis nak bila. Banyak sungguhlah nikmat yang dia beri kepada kita. Nah, kita tak payahlah bila nikmat yang luar daripada tubuh badan kita. Kita tak payah tengok pokok kayu, kita tak payah tengok kepada langit, tengok kepada bukit bukau, kita tak payah. Kita tengok tubuh kita pun kita bila tak habis dah. Nah, ibu bapa duk tengok sendiri. Benda tu nampak jelas dan nyata bagi kita. Alhamdulillah, di hari ini saya nak sambung pelajaran saya, seperti mana saya duk cakap lepas-lepas dah duk cakap sakut paut dengan perempuan. Nah, sakut paut dengan perempuan. Dan kita lelaki ni sekali lah kita kena tahu bersama. Oleh karenanya perkara ni banyaklah Tuhan jadi kepada kita saat ni tu pelik-pelik, dan perkara baru-baru banyak serai masuk di tempat kita. Oleh itu maklumat dan perkara-perkara hak ada tertulis semua di kedai-kedai ataupun di tempat-tempat mana sahaja, kita bolehlah nak cari beli dan kita bolehlah nak ambil maklumat tu. Nah, di hari ini alhamdulillah diberi tajuk pada saya untuk saya kecek, iaitu berkenaan ASI. Kecek berkenaan ASI dan instan. ASI dan instan. Kalau kita kecek dalam bentuk tu mungkinnya ibu bapa tak pernah dengar. Apa ASI ni? ASI ni ialah huruf rekasa daripada air susu ibu. Nah, air susu ibu. Saya nak royak perbezaan di antara air susu ibu dengan susu instan. Instan ni ialah susu hak pasum, susu hak campur daripada susu-susu hak anak kita duk makan itulah. Kita kenali dengan air susu debu. Kita kenal dengan susu debu. Susu debu sama ada susu hak kita duk pakai beri anak kita makan saat ni tu, iaitu susu Dumik ke ataupun Infacro ke Infapro ke. Nah, banyaklah susu tu, laktoyin tak laktoyin banyak. Nah, banyak Dumik tak Dumik, banyak susu ni banyak. Kalau itu hak tu dia panggil susu debu ataupun instan. Hak saya nak royak ni perbezaan di antara susu debu dan susu ibu. Air susu ibu tu digelari ataupun akar rekasa dia, huruf rekasa dia guna ASI. ASI. A tu air, S tu susu, I tu ibu. Air susu ibu. Payah guna kelimuhnya, dia guna panggilannya ASI. Tu ASI. Nak kecek hak ASI ni, bawa kita dengar ASI, apa dah. Apabila kita royak kata air susu ibu, tak ada pelik. Nah, air susu ibu.
Tak ada pelik tu, tak ada pelik. Orang panggil kelimah tu ya, tak ada pelik, tapi zat dia nu pelik. Nah, kemuliaan susu ibu. Itulah. Belum daripada kita nak beri penjelasan masalah air susu ibu ni, ibu bapa, kita kenal dulu sepitah lalu ibu tu apakah ibu? Apakah ibu? Kita nak beri pengertian ibu. Ibu, kalau orang pondok bermula ibu ialah orang yang melahirkan anak dan memberi asuhan kepadanya, kepada anak daripada secebis kejadian sehingga sampai dewasa. Tengok ibu kita melahirkan kita dan dia asuh kita daripada secebih kejadian, daripada halus kejadian. Mana halus kejadian? Nung daripada nutfah nung. Nah, daripada nutfah, daripada titik air mani. Nah, titik air mani. Kalau orang ngaji ilmu biologi, dia panggil meiosis. Meiosis lelaki, meiosis perempuan. Gihipung dua tu, dia jadi saikot. Apabila dia patik sontik, nah, apa dia pergi jadi uluk, lekat anak orang panggil. Dia panggil saikot. Balah tu. Lepas tu pergi kepada dia ke sana itu, timbul sifat dia panggil fetus, bagi kepada embrio. Tu naik pergi sehingga siapa body, sehingga siapa apa lah. Di ketika tu dia panggil mitosis pula. Tu orang panggil bidang biologi. Bidang biologi. Di bidang sains, bidang saitis tu. Di sisi mereka tu nak wilayasat kono kita ni orang biasa, orang awam biasa ni, sekadar kita tahu kata kita ni daripada secebih kejadian ataupun kita ni dijadikan daripada air mani, titik air mani ni sehingga sampai dewasa. Ibu kita tu duk cara kita, duk jaga kita, duk pera kita, duk asuh kita sehingga sampai dewasa. Dan ibu juga sebagai murabbiyah yang pertama yang sanggup memikul kesusahan dari beberapa langkah. Ibu juga sebagai murabbiyah. Murabbiyah ni, ibu sebagai orang pertama hak sanggup jaga kita, sanggup didik kita, sebagai orang yang pertama selalu dah, guru yang pertama selalu dah, yang sanggup memikul kesusahan daripada beberapa langkah. Banyak langkah kita hak nak susah dengan kita nak duduk dengan ibu kita tu ni, nak boleh kebesar kita tu banyak langkah ibu kita jaga kita dan pelera kita. Tengok. Lepas tu beberapa langkah tu apa ratik berasa nak tahu juga kita nah, walaupun kita tu duk mari dalam tu dah, tapi berasa nak tahu. Dia kata dari bahawa mengandung dan bersalin dan menyusu dan mengasuh. Empat anak. Tu pokok absabsa tu ibu bapa, pokok absabsa. Nah, ibu bapa dikasihi dan disayangi. Walaupun kita ni tua dah, kita ni lama dah, kita ada anak dah, kita duk perak anak dah kita di hari ni, tapi patut kita renung dan kita sedar bahawasanya ibu bapa kita masa dulu balah ning lah. Kita asuh anak, boleh tahu kata ibu bapa kita asuh kita beginilah. Payahnya asuh anak. Daripada bahawa mengandung, maknanya ketika mengandung, dia duk mengandung kita ke sana itu. Nah, dan bersaling, maknanya beranak. Bahasa ya kecek bersaling. Kita ni saling kain, saling seluar. Nah, tapi kalau kita pergi dalam medan ni, bersaling dengan maknanya beranak. Susah dia mengandung dan susah dia beranak dan menyusu. Susah juga menyusu ni. Dan lagi pula mengasuh, mengasuh tarbiyah. Di sini kalau kita pergi ke Arab, dalam kitab Arab dia kata alhamlu, mengandung, al-wad'u, iaitu bersaling, ar-radha', iaitu menyusu, dan lagi pula at-tarbiyah
wal hadanah. Hak tu orang panggil mengasuh dan didik. Ibu bapa yang saya hormati. Nah, itulah nak royak kata ibu kita sanggup kesusahan dalam beberapa langkah. Tu hak saya sebut pokok besar-besar. Dan hak kecil-kecil tu banyaklah. Banyaklah kalau kita bila tak nak bila lah. Seperti mana nikmat hak Tuhan beri kepada kita. Dari demikian itu, dengan penuh, ia kata ibu bapa ni, ibu bapa pula, ibu kita ni, dengan demikian itu, demikian dia kau saat ni tu mengandung kita, bersalin kita, dan dia menyusukan kita, dan dia mengasuh kita ni dengan penuh hati yang kasih dan sayang kepada anak kandungannya. Penuh hati kasih, penuh hati sayang kepada anak. Tapi apabila anak besar mari, kita tengok nyata kata anak ni balasnya kepada ibu ni jauh langit dan bumi lah. Kalau kita nak banding kat langit dan bumi lah. Itulah sebab mulianya ibu. Sebab itulah mulia tu ibu tu. Sebab apa? Ia sanggup susah dalam mengandung, sanggup susah bersalin, dan ia sanggup menyusu, dan ia sanggup mengasuh. Pak ning hak besar-besar. Sebab itulah boleh mulia ibu kita. Sebab itulah ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ia soal, ia tanya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia nak tanya berkenaan siapakah yang lebih mulia di kalangan kita. Di sinilah sebagai jawapan bagi soalan seorang sahabat yang bertanya ia akan Nabi. Ia tanya ana, ya Rasulullah, ya Rasulullah, man ahaqqun nas, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah ya Rasulullah sebaik-baik manusia di kalangan sahabatku? Tengok sahabat dia tanya Rasulullah, siapa hak molek kali, siapa hak baik kali, siapa hak peringkat tinggi sekali di kalangan sahabat? Nabi pun jawab, qala, jawab ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Qala thumma man, maka ia tanya lagi, dan siapa pula Nabi? Qala, maka Nabi jawab, ummuka, ibumu. Qala thumma man, maka ia tanya lagi, dan siapa pula Nabi? Nabi pun jawab pula, qala ummuka, ibumu. Qala thumma man, maka ia tanya lagi, siapakah siapa pula Nabi? Barulah Nabi jawab kata abuka. Qala, jawab ia Nabi, abuka. Barulah Nabi sebut bapakmu. Jadi 3 kali sebut ibu, 1 kali sebut pak. Kalau kita tengok tak ada cik tipu kita jadi pak ni. Buat apa? Anak ni kita tak ada sungguh nak cara. Tak ada sungguh nak didik. Anak, kalulah anak qada hajat, anak nak masuk jamai, kita pakai jauh selalu dah. Kalulah anak kau saat ni tu kecing ataupun berak, kita selalulah. Nah, kita selalu panggil hak tino selalu dah. Mak mek nung anak nu. Berak dah nu, hak nu kecing dah nu. Tu nak royak kata kita tak terima selalu dah sebelah lepok ni. Sebab itulah munasabah Nabi ni memuliakan ibu di atas bapa. Lebih ibu lagi daripada pak. Sebut 3-3. Sebab makan ni pun duk dia, tarbiyah pun duk dia, susah payah pun duk dia, cema suci pun duk dia juga cara anak. Kalau gitu munasabah lah. Hadis ni hadis diriwayat akhirnya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis sahih lah ibu bapa. Maka langkah hak saya sebut saat ni ibu bapa daripada mengandung, bersalin, menyusu dan mengasuh pak-pak ni ibu bapa nyata dan jelas. Jelas sungguh. Nah, lepas tu ibu kita duk mengandung kita susah tak susah tu. Berapa lama kita kita di dalam perut dia, kita di dalam rahim dia. Berapa lama kita duk dalam mengandung tu. Kita duk dalam rahim ibu kita. Saya nak sebut dengan perkara selaik-laik kira ibu bapa. Kalau kita nak kira week nanti
kita duduk dalam rahim ibu kita, ataupun sa'ah kita duduk di dalam perut ibu kita. Gapo sa'ah? Sa'ah kalau kita tengok je hak duk jalan tu, jarum merah tu, hak duk tah tu. Kalau nak kira kita duduk berapa week nanti di dalam perut ibu kita, kita duduk di situ ialah 24,192,000 week nanti. Kira ambil. Saudara-saudari yang duduk dengar saya kecek, kita nak tahu kita duduk dalam perut ibu berapa week nanti, kita cuba kira sendiri. Ni saya kira sendiri ni. Berapa lama kita duduk, berapa week nanti kita duduk dalam perut ibu kita, iaitu 24,192,000 week nanti. Pas kalulah kita ni nak upah ibu kita mengandung kita, nak upah dengan duit 1 week nanti ataupun 1 saat, kita nak upah sekuk 1 saat. Maknanya kita kena upah duit kepada ibu kita 24,192,000 kau. Dah siapa tahu tu siap. Kita nak hala 50 kok sehari pun berasa berat dah. Nampak dah tu? Tu kalau kita kira week nanti, kalaulah kita kira minit, berapa minit kita duduk dalam perut ibu? Kalau kira minit ke 403,200 minit. Kalau kira minit 403,200 minit. Kalau kita kira minit, kita duduk dalam perut ibu kita, minit kita banyak tu. Kalau kita nak buih skok seminit, nak upah ibu kita, maknanya kita kena buih 403,200 kok. 403,200 kok kena buih kepada ibu kita kalau kita nak buih skok seminit. Kalau tanya je ke, ni 1,720 je kita duduk dalam perut ibu. Allah deh, ibu bapa kalau dengar ini besar sangatlah. Nah, ibu kita nak boleh mengandung ke kita ni bukan biasa. Pakai masa tu lama, penat, letih. Nak pergi mana, tempat mana saja kena duk genang kita, bawa kita terus sehingga sampai 9 bulan. Sehingga sampai 40 minggu, sehingga sampai 280 hari. Tu duk bawa kita, ikut dia nak pergi di mana tempat saja. Siapa kaya nak berak pun dia bawa kita. Maaf deh. Tu nak royak kata, ibu kita tak ada rasa sungguh lah. Tak ada rasa sungguh kalau kita banding di situ nikmat hak Tuhan beri kepada kita tu banyak sangatlah. Kalaulah kita fikir, kita ambil nilai, kita buat renung deh, kita buat renungan, kita nampak perkara tu. Tu orang panggil di dalam mengandung. Kalaulah kita pergi kepada bersalin, ibu bapa kita pergi kepada beranak ni ibu bapa, kita tengok di situ ialah separuh daripada mati. Ibu kita nak beranak ke kita ni separuh daripada mati. Beranak ke sana itu ada yang beranak biasa, ada yang beranak melalui belah. Tu nak rakyat kata ibu ni bukan yang mudah nak tubik satu-satu orang ni, bukan yang mudah. Hak beranak mudah tu tak apalah mudah, hak beranak payah tu siapa akan kena belah. Bila kena belah, dia kena pocok ubat, kena pelali, nah macam-macam lah. Seperti mana kita duk tahu tu lah ibu bapa. Kalau itu hak tu adalah separuh daripada mati. Sebab itulah orang hak beranak payah. Imam Sya'rawi dia kata kan bagi orang hak beranak payah. Imam Mutawali Sya'rawi dia kata kan daripada Mesir, tapi dia ni sudah meninggal dunia adalah Allah yarham Imam Sya'rawi. Dia kata kan bagi orang hak beranak payah. Dia kata al-wiladatul usrah. Wiladatul usrah maknanya orang hak beranak payah. Tasqutuz zunub. Orang ni gugur ke dosa. Segala dosa dia gugur habis. Buat apa? Kerana payah dia ke saat itu, Tuhan kifarat dengan payah saat itu menggugurkan dosa dia. Itulah dia kata al-wiladatul usrah tasqutuz zunub. Nah,
Siapa ke orang beranak belah ni, oh bukan biasalah ibu bapa. Nah, di sinilah sebab itulah suruh anak tu patuh, suruh anak tu taat, suruh anak kau sana itu turut apa yang diajar oleh ibu bapa. Suruh turut, suruh dengar, suruh apa? Suruh patuh. Sebab tu dah dalam ayat ia sebut firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Tengok. Nah, tengok ibu bapa di sini dalam surah Ahqaf ayat 15. Apa yang di sini? Di sini huraiya beri kepada kita bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pesan kepada manusia. Pesan kepada kita. Pesan kepada kita terhadap ibu bapa kita. Maknanya dia kata di sini ihsana, mesti kita ni berbakti baik kepada kedua. Kenapa ni pergi kepada saudara lah. Saat ni sebut dua. Sebut dua iaitu ibu bapa. Tapi apabila nak kecek hal teh, dia kecek hak ibu. Dia pergi kepada ibu. Sebab itulah ayat Quran kalau kita tak perhati, kita tak tahu rahsia dia. Bila kita perhati, kita boleh tahu rahsia dia. Tapi kita nak perhati, dia kena perhati dengan alat. Ia kena ada bayan, ia kena ada ma'ani, ia kena ada badi', barulah kita pergi sapa. Saya sendiri pun pergi tak sapa ibu bapa, tapi saya ada guru saya ada tempat rujuk saya ada tempat saya duk ambil maklumat. Oleh karenanya manusia ni daripada jahil, hak tu tak nafi lah. Bila kita jahil, kita tahu kata kita tak erti, kita tahu kata kita ni tak pandai, kita kena banyak masuk guru, kita kena banyak guru, kita kena study. Kalau dalam orang putih dia guna dua, study dan learn. Kalau learn tu ngaji sendiri, baca sendiri, reti sendiri. Dalam Islam kita dia tak galak balah tu. Dia kena study. Study ni dia kena guru. Mengaji ni ada dua, dia ada bahasa study, ada bahasa learn. Learn ni baca surat sendiri, reti sendiri. Hak ni bahasa guru. Guru ni kena ada tok guru. Kita tak reti, kita tak faham, kena tanya tok guru. Sebab tu dalam mata Zubat dia kata man lam yakun ya'lamu dha falyas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali. Siapa tak reti, tak tahu benar, hendaklah tanya. Siapa tak dapat tok guru, tak dapat iaitu tok alim, hendaklah pergi cari, hendaklah rihlah pergi cari. Tu nak royak kata nyata perkataan itu. Kalau gitu berhajat di sini guru, iaitu ngaji hak bahasa guru. Tu. Pas kita duk guru, sehingga kita sendiri bolehlah baca leh-leh untuk adik-adik tadika, untuk adik-adik kelas 1, kelas 2 boleh. Boleh kita buat hingga kesik bolehlah. Kalau itu di sini ia kata ibu ni hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ibu ni beranak akhirnya akhir insan saat ni tu kurha, susah payah masyakkah cukup kena. Wa wada'athu kurha, dan dia beranak pula kurha pula. Kau saat ni mengandung. Nah, mengandung pun susah payah dah, beranak susah payah pula. Siapa dia kata di situ? Dia kata wa hamluhu wa fisaluhu syahru 30 syahra. Di situ kalau kita tengok wa hamluhu, waw tu kalau kita tengok di situ nampaknya nak pergi waw istinaf di situ. Nak pergi kepada waw istinafiyah. Bila waw tu kita i'rab istinafiyah, maka hamluhu tu kita kena i'rab jadi mubtada. Dan bermula mengandungnya. Nah, mengandung ibu tu akhirnya akhir insan wa fisaluhu, dan dia menyusu tu akhir insan saat ni, ibu menyusu akhir insan ni. Berapa lama hitung dua tu? Waw yang kedua wawul mutlaqul jam'i dengan makna beranak dan menyusu 30 syahra, iaitu guna masa 30 bulan. Bila guna masa 30 bulan, kalulah anak
duk dalam perut ni bulan, maknanya ia menyusu 24 bulan. Anak makan susu kita jadi panjang 24 bulan. 24 bulan jadi 2 tahun anak menyusu. Anak makan susu 24 tahun duduk dalam perut ni bulan. Kalau duduk dalam perut 7 bulan, 23 bulan dia menyusu. Kalau duduk 9 bulan, kita kata duduk di dalam menyusu 21 hari. 21 hari. Pas kita teracik tengok kalau anak kita 9 bulan dah duduk dalam perut, maka ia tubik ni ia kena menyusu 21 bulan. 21 bulan. Maknanya setahun 8 bulan. Setahun berapa? Setahun 9 bulan. Setahun 9 bulan. Kalau ia makan lebih pada tu, maknanya lebih daripada hak kita dah lah. Apa tak ibu bapa? Di sini siapa hak wayak balah ni? Ni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, Ibnu Abbas kata, huma fil waladi. Hak nak cara ni pada budak tu, yamkuthu fil batni sittata ashhur, kalulah ia duduk dalam perut ibu ni bulan. Nah, tu kalau ia duduk dalam perut ibu ni bulan, maka 2 tahun ia susu ibu. Ia makan susu 2 tahun. 24 bulan. Kerana nak cukup 30 bulan tu, Quran sebut 30 bulan. Quran ia sebut 30 bulan, hipung di antara duduk dalam perut ibu dengan makan susu 30 bulan. Maknanya kalau duduk dalam perut ni bulan, maka 24 bulan ia makan susu. Kalaulah anak duduk dalam perut kita kata 9 bulan, maka ia makan pula 21. 21. Jadi 21 bulan makan susu. Kalau ia makan lebih pada tu, ia makan lebih dah lah. Jadi anak makan lebih dah lah daripada kita. Tengok Ibnu Abbas ia sebut nyata di sini. Ia kata fa in makatha sab'ata ashhur farida'atu 23 syahran. Maka dia kalulah duduk dalam perut 7 bulan, maka ia makan 23 bulan. Ia makan susu 23 bulan. Begitulah hadis ni panjang sehingga habislah. Kalau 20 kalulah 8 bulan dia duduk dalam perut, maka makan air susu iaitu 22 bulan. Tu sehingga seterusnya. Di situlah ibu bapa yang saya hormati, Tuhan beri kepelakan kepada kita ni. Kalau kita fikir ni banyak ibu bapa. Kalau kita fikir, tapi kita tak fikir, kita tak boleh tahu lah hikmat yang Tuhan beri kepada kita. Kita tak boleh tahu. Jadi alhamdulillah lah Tuhan beri orang alim, beri orang tahu untuk cari maklumat, beri kita boleh tahu ratik. Kita boleh tupai tahu ratik. Tidak, kita tak boleh tahu maklumat yang pelik Tuhan beri kepada kita. Tu dari segi menyusu. Sebab itulah kita di hari ni hak nak keceknya, hak besar sekali nak keceknya, iaitu ham menyusu. Nak kecek ham menyusu ibu bapa. Buat apa boleh saya nak mengecek nak kecek ham menyusu? Oleh karenanya susu saat ni tu kebanyakan orang kita hilang hikmat ar-radha'ah, hilang hikmat. Kerana kita tak besar ke ASI. Gapo ASI? Air susu ibu. ASI, ASI. Huruf dia 3 ikut tu. ASI. I, A itu air, S tu susu, I itu ibu. Air susu ibu. Kita nak memeliharakan air susu ibu. Sebab itulah dalam tajuk saya ni, kemuliaan air susu ibu. Beza dia dengan susu debu. Susu debu hak kita duk beli tu lah. Kita duk beli ada segenap tempat lah. Ada setiap tempat kita duk lah jalan, kita duk di Taning, boleh beli di tempat teh selalu dah. Bahkan kok kampung sekarang pun banyak. Ia panggil susu instan. Instan ni iaitu susu pasum. Susu hak campur ke. Kita kebanyakan anak kita kat saat ni tu banyak makan susu debu. Sehingga orang duk kecek sendiri pun kena guna susu debu juga. Royak pandai lah, tapi nak buat payah ibu bapa. Tak ada roh. Buat apa Oleh kerananya sibuk dengan kerja sekarang ni, tak ada roh nak buat sungguh. Tubik pagi kelak-kelak.
Sehingga kita nak asuh anak kita, nak asuh dengan susu kita, nak asuh payah. Kena guna